whoever responded. Khairul, mohon untuk unmute. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera semua. Selamat datang ke sesi kita bual bicara pada pagi ini, sempena Minggu PKS. Jadi bersama saya Khairul, hos anda pada pagi ini daripada Pejabat Bank Negara Malaysia Kuala Terengganu. Bersama saya adalah Tuan Yap, DSP Yap daripada Timbalan KJSJK di IPK Pahang. Selamat pagi Tuan Yap. Salam sejahtera dan selamat pagi Tuan Khairul daripada Bank Negara Malaysia. Selamat pagi Tuan. Jadi pada pagi ini kita bersama-sama dengan para PKS, kita akan mengupas sesi kita pada pagi untuk kenali trend terkini penipuan kewangan Tuan. Ya, baik. Jadi sesi kita santai-santai lah pagi ini. Jadi sebelum kita meneruskan sesi kita pada pagi ini, kami Bank Negara Malaysia dan pihak PDRM ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada SME Corp kerana sudi untuk menjemput kami berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan trend terkini penipuan kewangan di luar sana. Jadi sebelum kita meneruskan sesi kita pada pagi ini Tuan Yap, kita akan sama-sama memperkenalkan apakah fungsi Bank Negara Malaysia, BNM Link, BNM, Laman Informasi Nasihat dan Khidmat, serta fungsi PDRM, terutamanya dalam membanteras isu-isu kes jenayah kewangan yang berevolusi dari masa ke semasa. Dan di segmen yang kedua kita pada pagi ini, kita akan mengupas apakah trend terkini penipuan kewangan yang mana harus dikenali oleh para PKS kita di luar sana. Apatah lagi masing-masing berada di dalam keadaan norma baru, di dalam cabaran pandemik COVID-19 ini. Jadi sebelum saya menjemput Tuan Yap untuk berkongsi apakah fungsi pihak PDRM dan juga apakah trend terkini jenayah penipuan kewangan ini, jadi benarkan saya untuk sedikit sebanyak berkongsi apakah dia perkhidmatan yang disediakan oleh BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat. Jadi ini antara lain tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di skrin anda pada sekarang ini. Jadi di antara fungsi ataupun perkhidmatan yang penting oleh BNM Link adalah kami memberikan nasihat dan juga menerima aduan daripada pengguna kewangan kita di luar sana berkenaan dengan produk dan perkhidmatan perbankan, insurans dan takaful, nasihat berkenaan dengan pembiayaan PKS, perbankan Islam, dasar pertukaran asing, wang elektronik dan juga yang paling penting pada pagi ini yang kita nak kupas Tuan Yap adalah berkenaan dengan jenayah kewangan. Walaupun mungkin ada elemen-elemen jenayah kadang-kadang kita terima juga Tuan Yap kan. Ya, betul. Bukan sahaja PDRM Tuan Yap. Jadi di pihak Bank Negara pun kita pun ada juga terima aduan berkenaan dengan penipuan kewangan ini. Dan juga ada mungkin di segmen yang terakhir kita pada pagi ini saya akan berkongsi apakah kes-kes yang mungkin jatuh di bawah bidang kuasa Bank Negara Malaysia, di bawah akta yang ditadbir oleh Bank Negara Malaysia, dan apakah juga kes-kes yang ditadbir ataupun yang akan dikongsi oleh Tuan Yap yang jatuh di bawah bidang kuasa pihak PDRM. Jadi itu adalah antara fungsi ataupun perkhidmatan yang terdapat di Laman Informasi Nasihat dan Khidmat berkenaan dengan pengguna kewangan. Selain itu juga kami juga di BNM Link kami juga memberikan perkhidmatan percetakan ataupun mencetak laporan kredit yang mana kita kenali sebagai CCRIS, Central Credit Reference Information System, dan juga pendaftaran ISKRIS. Cuma harus diingatlah dua fungsi utama ataupun perkhidmatan utama ini
kini mengambil kira norma baru, ianya diberikan secara online. Tuan-tuan, kalau katakan ada aduan yang ingin diberikan kepada pihak Bank Negara, boleh masuk ke laman sesawang kami. Saya akan share sekejap lagi. Boleh hantar apa jua aduan ke bnmtelilink@bnm.gov.my ataupun dengan melengkapkan borang e-link di laman sesawang kami. Okey. Dan sama juga berkenaan dengan cetakan SECRIS. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan ingin mencetak laporan kredit, orang kata untuk mengetahui apakah tahap kesihatan kewangan terkini, laporan kredit adalah orang kata dokumen yang penting. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cetak boleh dapat buat permohonan secara online dengan melengkapkan borang yang terdapat di dalam URL ataupun link yang tertera di dalam skrin ini. Okey. Dan selain daripada itu juga kami juga menyediakan kaunter penukaran wang sebelum orang kata terjadinya pandemik ini, tetapi sekarang ni disebabkan kami beroperasi secara online, kebanyakan jika tuan-tuan dan puan-puan ada orang kata wang rosak yang ingin ditukar, tuan-tuan dan puan-puan boleh berkunjung ke mana-mana cawangan bank komersial yang terdekat untuk membuat penukaran wang. Jadi kami ini berada di seluruh Malaysia. Kata mengikut region, kalau tuan-tuan dan puan-puan macam saya sendiri, saya di Pejabat Bank Negara Malaysia Kuala Terengganu. Kami juga ada orang kata establishment kami di Pulau Pinang, kami juga ada pejabat di Johor Bahru untuk wilayah-wilayah yang berkenaan. Macam saya di Kuala Terengganu, kami meliputi fungsi kami ini untuk 3 negeri iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang. Sama juga dengan sahabat kami di utara, kami ada juga establishment satu BNM, pejabat BNM di Pulau Pinang untuk meliputi perkhidmatannya di utara, meliputi Kedah, Perlis, Pulau Pinang dan juga Perak. Jadi 4 negeri ini di bawah Bank Negara Malaysia di utara. Dan sama juga di selatan kami mempunyai fungsi pejabat Bank Negara Malaysia Johor Bahru untuk meliputi daerah ataupun negeri-negeri di wilayah selatan tanah air kita, dan pejabat kami di Kuala Lumpur. Sama juga di Sabah dan Sarawak, tuan-tuan yang berada di sana juga boleh berkunjung ke Bank Negara Malaysia di Sabah dan juga di Sarawak untuk mendapatkan perkhidmatan yang saya telah sebutkan tadi. Cuma di dalam keadaan pandemik sekarang ini, kita beroperasi dengan norma baru secara online. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk kepada pusat perhubungan kami, BNM Telilink 1800-885-465. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang aduan yang ingin diutarakan kepada pihak Bank Negara, boleh juga melengkapkan borang dan juga secara e-link di laman sesawang kami. Okey, itu antara lain perkhidmatan kami yang paling penting. Jadi sebelum kita meneruskan sesi kita pada pagi ini, Tuan Yap, kalau katakan saya boleh mengambil sedikit 2-3 minit lagi untuk saya berkongsi dengan para pendengar PKS kita di luar sana. Jika mungkin sepanjang minggu PKS ini mereka telah mendengar pelbagai perkongsian dengan pihak, mungkin ada jemputan daripada pihak bank dan juga pihak institusi kewangan yang berkenaan. Jadi suka saya nyatakan pada pagi ini juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika anda orang kata yang berada di dalam keadaan kita yang berada di dalam saat-saat perintah kawalan pergerakan PKP, jika anda yang berada di luar sana mempunyai sebarang isu ataupun pertikaian dengan institusi yang mana diselia oleh Bank Negara. Jadi siapakah institusi yang diselia oleh Bank Negara? Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di skrin tuan-tuan dan puan-puan sekarang ini, jadi 4 institusi yang utama, iaitu institusi kewangan, contohnya bank-bank komersial, ataupun institusi pembangunan kewangan, bank-bank kewangan pembangunan, ataupun syarikat insurans dan takaful, dan juga penyedia instrumen pembayaran. Jika anda mempunyai sebarang pertikaian dengan pihak mereka, jadi biasanya apa yang kami nasihatkan ketika anda orang kata berada di rumah, stay at home ataupun berada di dalam norma baru ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengemukakan aduan terus kepada unit aduan institusi kewangan masing-masing. Contohnya kalau katakan dalam skrin ini, tuan-tuan ada pertikaian ataupun isu yang ingin diutarakan kepada pihak Maybank, tuan-tuan dan puan-puan perlu mengemukakan aduan tersebut terus kepada unit aduan institusi kewangan yang berkenaan untuk tindakan mereka terlebih dahulu. Sama juga dengan institusi kewangan pembangunan seperti BSN, SME Bank, dan juga syarikat insurans serta penyedia instrumen pembayaran. Jadi terus kemukakan aduan tuan-tuan dan puan-puan kepada unit
aduan bank, insurance company ataupun penyedia perkhidmatan kewangan yang berkaitan. Dan dapatkan keputusan kes jika tuan-tuan dan puan-puan masih tidak berpuas hati, jadi tuan-tuan boleh datang berjumpa kami, BNM Link, okey, BNM Link. Dan kami juga telah wujudkan pelbagai beberapa agensi ataupun entiti-entiti yang berkenaan. Contohnya jika katakan dah ada kebuntuan, kata tak selesai juga isu yang telah dikemukakan. Jadi pihak institusi kewangan dah keluarkan surat kebuntuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk kepada satu lagi entiti yang telah kami wujudkan, iaitu Ombudsman Financial Services. Yang ini adalah pihak yang akan menimbang tara kes-kes tuan-tuan yang mana dah buntu. Jadi tuan-tuan boleh rujuk kepada OFS. Boleh masuk ke laman sesawan OFS untuk maklumat lanjut. Sama juga dengan entiti yang mana kami wujudkan untuk menangani keterhutangan serius. Kalau tuan-tuan dan puan-puan di saat-saat pandemik ini memang saat yang mencabar, jika terdapatlah keadaan di mana tuan-tuan dan puan-puan tidak dapat menguruskanlah keadaan kewangan, boleh rujuk jika isu berkenaan kepada pihak AKPK. Jadi AKPK ini, kalau tuan-tuan lihat dalam skrin ini, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Jadi mereka ini diwujudkan untuk memberikan bantuan kepada para pengguna kewangan, termasuklah PKS. Kerana apa? Kerana kami telah memberikan juga mandat kepada pihak mereka ini untuk membantu para PKS menerusi satu lagi perkhidmatan yang dikenali sebagai Small Debt Resolution Scheme. Jadi mereka ini boleh membantu hutang-hutang pembiayaan, bukan sahaja pembiayaan isi rumah ataupun household punya komitmen dengan bank, tetapi juga pembiayaan yang berunsurkan perniagaan. Dah ada orang kata dah banyak dah hutang-hutang, pembiayaan perniagaan dah tak ada boleh nak urus dah, boleh rujuk kepada AKPK, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Okey. Jadi seterusnya kalau tuan-tuan lihat di sini ada lagi beberapa agensi yang kami wujudkan seperti MyKMP dan CGC. Jadi untuk maklumat lanjut tuan-tuan boleh terus ke laman sesawang mereka, khususnya CGC yang mana berkaitan dengan kredit garanti. Jadi kalau katakan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang ingin memohon pembiayaan, jadi pihak CGC juga boleh membantu dari segi garanti, memberikan bantuan kepada tuan-tuan dalam sudut garanti ataupun jaminan. Okey. Dan juga MyKMP, jika tuan-tuan puan-puan dapat lihat di sini, MyKMP ada dua bahagian MyKMP ini, iaitu MyKMP CGC dan MyKMP AKPK. MyKMP di bawah AKPK adalah khusus bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin orang kata memohon pembiayaan perumahan kepada bank-bank tempatan, tetapi jika ada kegagalan, orang kata rejection, tuan-tuan boleh merujuk pada MyKMP AKPK untuk mendapatkan bantuan daripada pihak AKPK. Apakah puncanya penolakan tersebut, dapatkan keputusan daripada pihak bank, dan AKPK akan membantu menerusi MyKMP AKPK. Dan sama juga jika pembiayaannya adalah berkenaan dengan pembiayaan perniagaan. Jika terdapatnya penolakan daripada pihak bank yang berkenaan, tuan-tuan boleh merujuk pada MyKMP CGC untuk bantuan lanjut. Jadi dan di akhir orang kata proses ini, jika masih lagi tidak selesai isu tersebut, jadi tuan-tuan juga boleh merujuk perkara tersebut untuk diambil menerusi tindakan undang-undang yang biasa. Okey. Jadi itu antara lain, kalau tuan-tuan lihat kembali, jika ianya bukan perkara yang jatuh di bawah bidang kuasa bank negara, contohnya ianya berkaitan dengan koperasi, yang mana kebanyakan kes ini adalah di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Koperasi Malaysia, community credit, money lender contohnya, tuan-tuan, orang kata saat-saat PKP ini ramai orang kata money lender di sana, yang di luar sana yang menawarkan pelbagai tawaran untuk akses kepada pembiayaan. Jadi tuan-tuan pun kena hati-hati juga jika untuk mengenal pasti yang mana entiti yang sah ataupun tidak sah, kena rujuk kepada KPKT, Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, bukan di bawah bank negara. Sama juga dengan entiti pajak gadai dan pemfakturan, orang kata yang ini leasing and factoring dan juga pawnbroking, ini adalah di bawah bidang kuasa PBT yang berkenaan. Okey. Jadi kalau katakan kita dapat lihat, kita boleh move sedikit sebanyak untuk kita kupas, Tuan Yap, topik yang hangat kita pada pagi ini, sambil-sambil tuan-tuan dan puan-puan orang kata kena kopi, ambil sarapan, Tuan Yap, kita menikmati sarapan, dapat dengar
sambil-sambil kita menikmati sarapan pagi kita sama-sama kenali trend terkini penipuan kewangan. Saya rasa yang bab ini adalah orang kata yang amat dekat sekali dengan Tuan Yap. Sekejap lagi saya akan jemput Tuan Yap. Ya kan? Pelbagai taktik yang kini yang ada di luar sana saat-saat kita berada dalam tempoh PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan ni, ramai juga ada yang mangsa-mangsa yang terkena dari sudut contohnya panggilan palsu, Macau scam, Tuan Yap kan, dan juga mungkin dalam diam tak diam pelaburan internet, ada yang ditawarkan pelaburan internet palsu, dan juga ada juga kes-kes kita dengar yang melibatkan skim cepat kaya, Tuan Yap kan, skim cepat kaya, forex, dan juga di mana ramai juga yang telah terkena. Bukan sahaja individu, syarikat pun ada yang mana terbabit dengan kes-kes kaldai account ataupun mule accounts ni, Tuan Yap kan. Okey. Yeah. Jadi untuk tidak melengahkan masa, jadi saya ingin menjemput Tuan Yap lah. Jadi sebelum tu berikan saya sedikit masa untuk berkongsi sedikit sebanyak latar belakang Tuan Yap kan. Jadi kalau untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Tuan Yap telah menyertai PDRM sebagai konstebel pada tahun 1988 dan beliau telah dinaikkan pangkat sebagai inspektor pada tahun 1995 dan kemudiannya dinaikkan pangkat ASP pada tahun 2005 dan DSP pada 2017. Beliau adalah mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda pengurusan USM di Pulau Pinang dan pernah berkhidmat di tugasan am Tuan Yap cawangan. Ya, tugasan. Yang ini orang kata yang cawangan penting ni, JSJ narkotik dan JSJ komersial di Kedah, Sabah, Kelantan, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Pahang. Itu dia colourful experience, pengalaman Tuan Yap di dalam perkhidmatan PDRM. Dan terkini beliau Tuan Yap adalah timbalan KJSJ Commercial IPK Pahang. Sebab kita hari ini Tuan Yap memang untuk orang kata zon Pantai Timur bual bicara kita pada pagi ini. Jadi dibawakan khas daripada IPK Pahang. Beliau bersama IPK Pahang semenjak daripada tahun 2017. Okey. Jadi dengan ini saya mempersilakan Tuan Yap untuk berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan apakah trend terkini jenayah yang mana kewangan ini yang perlu kita kenali untuk kita elakkan diri kita daripada terjerumus di dalam kancah penipuan kewangan ini. Dipersilakan Tuan Yap. Okey, baik Tuan. Thank you Tuan Khairul daripada Bank Negara Malaysia. Salam sejahtera dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kita siaran langsung kita. Okey, tugas pihak polis adalah pihak polis terutamanya daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial kita adalah penyiasatan dan juga pencegahan jenayah komersial. So saya nak buat satu trend dan cabaran, satu overview tentang peranan kita JSJK lah terutamanya. Okey, pendekatan jenayah berubah mengikut trend kesalahan jenayah dari masa ke semasa yang lain. Okey, walaupun wujud kategori jenayah komersial yang baru, jenayah tidak banyak berubah, tetapi modus operandi saja yang berubah mengikut perkembangan semasa. Okey, perubahan modus operandi ini selaras dengan perubahan masa, perkembangan pengetahuan dan juga kemajuan teknologi. Terutamanya dalam zaman inilah banyak perubahan. Okey, next. Trend 70-an, kita dapat menyaksikan kesalahan di jenayah komersial seperti simple cheating ataupun simple forgery berlaku dan mangsa terdiri daripada individu. Okey, kes pada ketika itu tidak begitu complicated, tetapi mangsa berseorangan saja. Okey, kes yang dilaporkan juga tidak begitu banyak berbanding dengan zaman sekarang. Kemudian kita masuk kepada trend 80-an, berlakunya perubahan di mana kesalahan komersial, jenayah komersial ada berkaitan kesan daripada ekonomi negara. Kes-kes berikut mulanya timbul, iaitu kes korporat. Kes korporat seperti pecah amanah oleh pengarah, staf syarikat perbankan, di mana kita dapati wang ada itu melibatkan bank
salah guna ataupun AJK lah, akta jenayah komputer, dapati wang berkurangan, ada persepakatan dalaman orang dalaman bank. Okey, kemudian kita pergi ke syarikat insurans, ada tuntutan palsu. Dan kemudian koperasi ya, yang kita tahulah yang berlaku pada zaman 80-an, koperasi yang banyak yang melabur tetapi banyak mengalami kerugian. Last kali menyebabkan koperasi sendiri pun tertutup. Okey, next. Pergi kepada trend 90-an, kemunculan sindiket dalam jenayah komersial. Jenayah komersial telah well organized ataupun telah disusun semula berdasar mengikut perkembangan semasa, iaitu ada sindiket yang membuat kad kredit palsu. Okey, kad ATM yang palsu, buat tuntutan KWSP dengan kerjasama orang dalaman atau luaran. Lepas tu saham, bursa saham pun ada juga. Dan apa yang saya sebut 4 jenis jenayah ini, semua melibatkan ramai, lebih daripada 2 orang, iaitu mereka telah bersindiket. Okey, next. Pergi kepada tahun 90-an ke atas, telah menampak individu penjenayah komersial lebih more organized, systematic in their criminal activities, bersifat transnational. Selain daripada ini 90-an, kita sudah nampak sudah perubahan, iaitu mereka telah mempunyai organisasi yang lebih sempurna, iaitu mereka telah more organized lah. Okey, ataupun systematic in their criminal activity, iaitu mereka mempunyai macam kita punya sekarang sebut apa itu SOP. Kena ikut SOP. Penjenayah pun ada SOP tersendiri. Ya, dan SOP, penjenayah itu mulai mereka telah start atau telah memulalah bersifat transnational. Selain daripada melakukan jenayah di negara sendiri, mereka akan melakukan jenayah di luar negara, tetapi mempunyai networking daripada luar negara ataupun dengan negara sendiri. Okey, mungkin mereka kontrol daripada Malaysia pergi sampai ke dunia luar. Okey, tahun 2000 ke atas, mula kita menyaksikan jenayah-jenayah cybercrime. Banyak tipu yang saya nak sebutkan, iaitu kita ada Macau scam, parcel scam, love scam, pinjaman tidak wujud, pelaburan bersindiket, e-belian. Itu cybercrime. Tuan, jika saya dapat interject sikit lah di tengah-tengah ni. Jadi kita melihat dekat sini evolusi jenayah kewangan Tuan Yap 70-an sehinggalah saat kita menjejaki tahun 2000. Dah jejak tahun 2000 ni, mula kita menyaksikan jenayah cybercrime kan. Jadi yang mana mungkin bila kita berada dalam keadaan norma baru ini, jadi antara puncanya juga orang kata kebergantungan kepada online ataupun teknologi ini. Jadi mereka mengguna pakai opportunity lah Tuan Yap menggunakan betul. Teknologi untuk menipu mangsa-mangsa di luar sana. Jadi kita nampaklah itu evolusinya. Kalau dulu mungkin masing-masing mungkin akses kepada online ni kurang. Jadi sekarang ni dah ada letusan akses kepada online. Jadi mereka pun menggunakan opportunity ataupun peluang tersebutlah untuk menipu mangsa. Ya, terima kasih Tuan. Adik-adik ni silakan untuk meneruskan sesi. Okey, next lah. Terusnya, trend jenayah cyber semasa kita tengok banyak melibatkan atau menggunakan komputer lah, IT. Okey, lama-lama sosial seperti yang saya sebutkan itu tadi, itu kita boleh pergi ke macam-macam online game ke Facebook, Twitter, online, myspace.com. So kita pergi kepada rangkaian virus macam-macam seperti yang saya sebut ini, 3G, 3.G to 4G, coming to 5G. Memudahkan data atau maklumat terima. Dan keempat, kita pergi kepada e-commerce, iaitu e-belian ataupun shopping online. Lelong.com, ebase.com, mudah.com. Okey, kemudian pergi kepada kelima adalah mod turun ataupun naik video, audio, youtube.com, Bashare dan .com. Itu semua trend jenayah semasa yang menggunakan rangkaian tersebut untuk melakukan jenayah. Kita tidak menafikan, memang ada mana-mana organisasi pun sama. Memang ada penjenayah menggunakan kesempatan itu menggunakan cyber kita punya social media untuk melakukan jenayah. Next. Okey, pergi kepada penipuan cyber. Saya rasa tuan-tuan pun boleh tengok penipuan cyber yang tadi saya sebutkan.
e-belian kah macam-macam. Okey, jenayah komputer, hacking, itu pun sama juga hacking. Lepas tu kesalahan kandungan seperti fitnah, lucah, hasutan, ancaman. Saya rasa one by one nanti kita akan bincang secara panjang lebar. Okey, next. Okey, saya nak sebut modus operandi, iaitu cara ataupun pelakuan jenayah. Macam mana itu jenayah itu berlaku. Okey, yang paling famous pada masa kini adalah penipuan Macau scam. Okey, Macau scam. Tiap hari kita tengok ada laporan Macau scam. Sebab apa begitu senang mangsa tertipu, kita akan nampak daripada sini lah. Paper hari-hari keluar. Okey, penjenayah mangsa semakin meningkat. Sebab apa meningkat? Nanti kita bagi tahu. Okey ya. Suspek nombor 1, suspek akan menyamar sebagai pegawai bank negara Malaysia, pegawai mahkamah, polis, custom, ataupun baru-baru ini pejabat pos laju. Okey, ugutan mangsa bahawa mangsa terbebit dalam kegiatan penyeludupan dadah, penggubaran wang haram, lepas tu tunggakan kad kredit dan lain-lain yang akan diambil tindakan oleh mahkamah ataupun waran tangkap telah dikeluarkan. Okey, ketiga, kita pergi kepada mangsa tidak dibenarkan memberitahu keluarga atau kenalan dengan alasan siasatan adalah sulit. Apabila kita dapati panggilan tersebut, dia scammer akan bagi tahu kita ini dia tolong kita secara sulit dan kita tidak dibenarkan memberitahu sesiapa untuk menjaga kerahsiaan dan juga memudahkan beliau memberi pertolongan. Scammer memberi pertolongan. Tapi saya tak tahulah scammer macam mana dia nak bagi pertolongan kepada kita. Okey, keempat dia akan pergi ke suspek kemudian meminta maklumat akaun bank mangsa dan mengarahkan mangsa untuk memindahkan semua wangnya ke akaun lain untuk tujuan yang lebih selamat dan memudahkan siasatan dan menjanjikan wang itu akan dikembalikan kepada akaun asal setelah siasatan selesai. Okey, pergi kepada kelima, mangsa akan mengambil sedikit masa untuk mengetahui mereka sebenarnya sudah tipu. Apabila wang mereka telah dipindahkan dan tidak dipulangkan, mereka menyedari itu ada scam dan dari masa itu mereka akan cari paper balik. Setelah membaca paper, kandungan paper yang ada kes Macau scam, itulah jadinya sudah menjadi Macau scam. Okey, next. Okey, satu lagi adalah pinjaman tidak wujud. Pinjaman tidak wujud. Okey, kita boleh nampak macam-macam iklan dalam sosial media menawarkan pinjaman. Pinjaman kononnya pinjaman berlesen. Sebenarnya kalau pinjaman berlesen, tak perlu dia mengiklankan dekat itu Facebook. Yang pinjaman pemberi pinjaman melalui sosial media kebanyakan adalah scam. So daripada situ pinjaman tidak wujud di mana mangsa akan dapat kontak melalui sosial media kepada sindiket PTW ataupun kita sebut pinjaman tidak wujud. Kemudian mereka mangsa telah menyatakan hasrat untuk pinjamnya 10,000. Kemudian mangsa telah dimintakan hantar IC, akad pengenalan, lepas tu slip gaji dan juga maklumat yang lain. Contohnya KWSP ini itu hantar kepada sindiket dan dalam lebih kurang setengah jam, 1 jam, sindiket akan memaklumkan mangsa bahawa pinjaman telah diluruskan. Contohnya lah 10,000 wang proses yuran. Lepas tu mangsa akan diminta wang proses. Lepas tu akan mengambil yuran pinjaman, bayaran pendahuluan 1 bulan, duty stamp dan insurans. Dan setelah bayaran semua dijelaskan secara online, akaun, panggilan telefon akan ditutup. Akan diblok sehingga tidak dapat dikontak. Dan mangsa menyedari telah ditipu oleh sindiket pinjaman tidak wujud dan laporan polis dibuat. Okey, next. Nanti kita akan ceritakan cara-cara pencegahan. Okey, ini e-belian. E-belian sama juga. Kita e-belian melalui sosial media, suspek iklankan barangan di internet
dengan harga yang lebih murah daripada pasaran. Mangsa tertarik dengan dan ingin memberi barangan tersebut. Mangsa bank-inkan wang dalam akaun suspek dan setelah bayaran dibuat, panggilan telefon, nombor telefon disekat dan mangsa menyedari telah ditipu dan laporan polis dibuat. Next. Okey, love scam. Satu lagi love scam ataupun parcel scam. Okey, MO, modus operandi-nya adalah mangsa berkenalan dengan suspek melalui laman sosial seperti Facebook dan sebagainya. Mangsa dijanjikan setelah berkenalan lebih kurang dalam sebulan, 2 bulan, mangsa dijanjikan akan menerima barangan bungkusan, contohnya barang kemas, handphone, ataupun wang tunai daripada luar negara yang dikirimkan oleh lover dia, konoknya lah, konok boyfriend dia lah. Okey, lepas tu barangan tersebut telah diimbas oleh custom dan dapati dalam mempunyai barangan terlarang dan mangsa diminta untuk berhubung dengan pegawai custom. Nombor telefon diberi dan untuk menjelaskan denda ataupun pembayaran supaya barangan boleh terlepas. Okey, mangsa dengan mudahnya terpedaya dan membuat pembayaran tersebut. Setelah selesai pembayaran, mangsa sedar bahawa telah tertipu kerana barangan yang dijanji tidak wujud setelah semakan dengan pihak custom. Itu dipanggilkan love scam. Love scam ini kebanyakan adalah point love lah. Point love bermakna mangsa telah bercinta dengan orang putih. Kadang-kadang mangsa yang kita ini kebanyakan adalah wanita berumur. Lebih kurang dalam 50, 60, 70. Ini kebanyakan adalah pestara. Lepas tu tiba-tiba disukai oleh lover kononnya Mat Saleh lah. Berumur dalam 30-an, 40-an. Ada mungkinkah benda ini berlaku? Itu nanti kita akan bincang secara panjang lebar. Okey, next. Okey, phishing scam itu saya rasa okey, website bank palsu, respon website bersama ID, password teks. Itu pun minta suspek pertama apabila sudah dapat mangsa, dia akan memperdayakan mangsa dengan apa sekali cara pun sehingga mangsa memberikan ID, password dan TAC number, kad. Kemudian mangsa dapati wang telah hilang daripada bank dan laporan polis dibuat. Okey, next. Okey, email scam, email hijack ini banyak berlaku di negara di luar negara lah. Di Malaysia ni kita kes ini masih kurang lagi. Iaitu kita masih di mana scammer telah dapat tahu ataupun melalui orang dalaman telah dapat information. Contohnya mereka ada CCTV, mereka dapat membuat follow up dengan mencuri nombor password dan telah mengubahkan nombor password daripada syarikat daripada syarikat A kepada syarikat B menggunakan pembayaran melalui email. And then mereka telah dapatkan informasi itu akan hantarkan satu email kepada syarikat B mengatakan email telah ditukar dan minta wang dikirimkan kepada akaun yang baru, dan akaun yang baru wang itu dipindahkan dan syarikat asal sedar bahawa wangnya telah dicuri kerana scam, kerana orang dalaman, kerja orang dalaman ataupun terdapat spying dalam pejabat, dalam syarikatnya. So ini kebanyakan kebanyakan ini adalah jenayah syndicated cyber yang dilakukan oleh kebanyakan di Nigeria. Ialah kalau kita kembali ke slide ini, kita merujuk kepada slide ini dan juga slide-slide yang terdahulu tadi Tuan Yap, saya melihat bagaimanakah evolusi teknologi ini boleh memberikan risiko kepada para PKS kita atau para peniaga kita dah di luar sana, kan. Terutamanya untuk slide ini juga kalau kita lihat dekat sini, di mana jika ada para PKS kita yang mungkin dia berhubung dengan syarikat yang berada di luar negara lah, contohnya kalau katakan untuk membuat pembayaran lah untuk apa jua raw materials lah, kalau katakan mereka ni mengusahakan sesuatu perniagaan dan mereka ni order certain goods and services daripada luar negara, dan juga di dalam orang kata
in between mereka ni berkomunikasi di antara satu sama lain. Jadi risikonya mungkin email tersebut dia boleh di-intercept tuan-tuan Yap kan. Maksudnya email tu dia intercept dan mereka ni mendapatkan maklumat menerusi email itu sendiri tuan Yap. Okey. Kalau kita mengamalkan langkah-langkah keselamatan dan cemat-cemat. Cemat apa tu kita cematlah dalam apa tu berhati-hati menjalankan berhati-hati dalam fungsi pejabat kita. Contohnya lah apabila kita terima mesej, contohnya lah staf kewangan kita terima email daripada luar negara mengatakan bahawa syarikatnya telah tukar kepada email nombor sekian ini. Apa seharus kita buat adalah kita mestilah membuat pengesahan secara panggilan telefon dengan pembekal di luar negara. Jangan kerana kita terima email, kita terus mempercayai dan kita terus hantar. Kadang-kadang tiba-tiba sesuatu yang berlaku, contoh kita telah tukar kepada syarikat ini dan bank account kepada ini. Ini memang something is wrong. Apa kerugiannya kalau kita membuat panggilan terus kepada syarikat pembekal di luar negara, dapat pengesahan, ataupun kita boleh panggil melalui kita punya WhatsApp text, kita via WeChat. Kita boleh tanya dengan dia. Ada apa confirm? Bila once confirm saja, minta dia hantar kepada kita, kita hantar balik. Itu yang langkah keselamatan. Kita tidak mengabaikan kerana kita kena faham itu banyak berlaku dalam syarikat. Contohnya pekerja kita, staf kita diberi. Kita tak tahu dia telah mempunyai secret misi, kita tak tahu. Mungkin sudah ditawarkan macam-macam sehingga dia sanggup menjualkan kita punya email kepada untuk intercept. Kebiasaannya email hijack bukan satu kerja yang mudah, tetapi yang merubahkan bersedikit. Mana daripada A, B, C, D, E, sekurang-kurangnya 5-6 orang, masing-masing mempunyai satu peranan. So sebagai saya nak nasihatkan tuan-tuan dan puan-puan daripada kita punya small and medium industry lah, benda ini kerap berlaku. Tapi negara di Malaysia ini tidak seserius. Walau bagaimanapun, langkah-langkah pencegahan ataupun langkah-langkah penjagaan mesti ada. Iaitu kita apabila dapat email sebegini, pesan kepada kita punya staff ataupun kerani kewangan kita, mesti membuat double confirm dengan syarikat menggunakan kaedah yang lain selain daripada email. Kerana email telah di-intercept. Kita gunakan social media yang lain seperti WhatsApp call ataupun WeChat call ataupun macam-macam call. Kita jangan gunakan email address yang sama. Kerana itu hacker masih dalam pantau apa yang berlaku. Itulah nasihat daripada saya. Jika kita dapat simpulkan tuan jika saya boleh tambah sedikit lah. Jadi kalau kita lihat modus operandi yang mungkin berevolusi ni dari masa ke semasa, email hack walaupun belum mungkin yang kesnya tidak sebanyak yang mana kita bandingkan di luar negara, tetapi seperti mana yang disebut oleh Tuan Yap sendiri tadi, kes ni dia berevolusi. Jadi mungkin di saat ketika ini dia belum lagi orang kata menjadi satu trend, tetapi kita tidak dapat nafikanlah kemungkinan evolusi ini pun akan mungkin berlaku di Malaysia. Orang kata bertambah-tambah kesnya Tuan Yap kan di masa hadapan. Dan satu lagi apa yang kita perlu ingatkan di sini, kalau kita merujuk kepada modus operandi di sini, sistem perbankan kita, online banking kita itu adalah selamat. Yang tidak selamatnya adalah disebabkan manusia itu sendiri, kan? Jadi sama ada kecuaian ataupun elemen jenayah. Maksudnya dah ada pihak yang bersekongkol untuk membantu penjenayah utama, mastermind di dalam melaksanakan orang kata misi mereka ini. Jadi mungkin ada penglibatan seperti mana yang Tuan Yap sebutkan tadi, penglibatan orang dalam, kan? Jadi kalau katakan sistem perbankan kita sendiri adalah selamat. Maksudnya online banking itu adalah selamat. Apa yang tidak selamat adalah manusia di belakang sistem tersebut. Kan? Sama ada cuai ataupun ada elemen jenayah, sama ada criminal breach of trust, orang kata pecah amanah dan yang seumpama dengannya. Tuan Yap, okey. Saya memang setujulah. Okey, untuk kes ini email scam, saya nasihat tuan-tuan dan puan-puan. Apabila email scam melibatkan luar negara, kita kena faham undang-undang di Malaysia hanya kuasa di Malaysia. Apabila wang sudah mengalir ke luar negara, maka susahlah untuk kita dapat balik. So saya nak ambil kesempatan ini menasihatkan tuan-tuan daripada inilah
tuan-tuan dan puan-puan supaya kena berhati-hati apabila wang kita kirim ke luar negara, chances untuk kita dapat balik boleh jadi kosong. Susahnya untuk dapat balik. Tidak ruginya lah apabila kita mengambil langkah-langkah penjagaan, iaitu kita dapat confirm menggunakan kaedah perhubungan yang lain. Jangan sampai wang kita dikirim ke luar negara berjuta-juta, kita tak dapat balik sebab kita akan hantar wang itu, mungkin kita nanti akan next jumpa melalui Western Union sudah pergi ke Nigeria. Adakah kita boleh dapat wang balik daripada Nigeria? Sedangkan kita inilah, jadi langkah-langkah penjagaan haruslah diberi keutamaan daripada SME lah. Okey, baik. Next. Okey, African scam ini adalah black money. Yang black money sekarang sudah kurang ada pasarannya. Walaupun masih berlaku, tetapi itu berlaku pada zaman awal 2000. Sekarang ini sudah lama tak ni ada. tuan. Ini dah lama tuan. Ini saya rasa tuan-tuan betul sebagai pengetahuan lah. Okey, Mablack itulah kebaikan daripada itu African lah. Dia akan buat show kepada kita bahawa dia boleh buat duit. Memang dia buat first time dia buat show kepada kita, memang betul punya. Time itulah kita angkat, memang confirm itu wang betul. Selepas tu apabila dia nak diberi ubat lah, inilah, kertas lah, itu semua tipu. Kalau dia sendiri boleh buat wang, tak perlulah dia panggil kita joint venture. Betul. So inilah punca daripada tamak. So tapi kapal ini sekarang sudah tak ada pasaran. So ini boleh katakan dalam 10 tahun kebelakangan ni tiada kes lagi tentang black money dilaporkan. Okey, next. Okey, ciri-ciri new account, kaudai account. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, semua aktiviti jenayah komersial mestilah melibatkan wang. So kebanyakan wang yang diperolehi hasil daripada penipuan ataupun jenayah komersial mestilah dimasukkan kepada akaun seseorang melalui akaun bank seseorang, iaitu apa yang saya sebut di sini adalah kaudai account atau new account holder. Okey, ciri-ciri new account holder ataupun kita sebut biasanya kaudai account mempunyai ciri-ciri begitulah, iaitu mempunyai rekod jenayah lampau di lain-lain bank. So latar belakang pemilik akaun sedang mencari pekerjaan, penagih dada, tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak bekerja, jobless, pelajar ataupun lemah pemikiran, orang yang tidak dapat memikir ataupun IQ rendah. Okey, transaksi masuk ke wang yang aktif. Wang yang masuk akan dikeluarkan segera dan meninggalkan baki minimum. Akaun dormant, tetapi tiba-tiba ada wang masuk dalam jumlah besar. Itu akaun persediaan. Akaun baru hanya digunakan untuk sekali transaksi saja, kemudian dibiarkan. Inilah ciri-ciri new account holder. Semua jenayah komersial akan masuk. Mereka tidak akan bersemuka, tetapi wang hasil kita panggil sebagai harta curi lah. Harta curi akan dimasukkan kepada new account holder, dan daripada situlah mereka dapatkan itu wang akan dikeluarkan serta-merta. Dan apabila kita dapat buat tangkapan berdasarkan akaun, berdasarkan akaun bank, kita hanya dapat kaudai account saja. Kaudai account saja. So next. Tuan Yap, kalau katakan yang kita merujuk kepada slide ini, Tuan Yap, berkenaan dengan kaudai account. Jadi ianya adalah perkara yang memang serius berlaku lah ketika ini. Di mana ianya, kalau kita lihat tadi, jenayah-jenayah yang utama ataupun mastermind seperti criminal punya case seperti parcel scam, Macau scam, love scam, even phone scam tadi. Jadi mereka ni tidak akan berjaya untuk membuat untuk transfer ataupun mengalihkan harta curi tersebut tanpa penglibatan pihak proxy ini ataupun mule account ini. Jadi untuk makluman para PKS di luar sana, walaupun kebanyakan kesnya seperti mana yang Tuan Yap share ataupun kongsi di dalam skrin ini, mungkin tak nampaklah di mana PKS boleh terkena. Tetapi kalau kita lihat kat sini, ianya juga memfokuskan kepada mereka yang berada dalam keadaan distress. Jadi kalau katakan setengah-setengah daripada kita ni yang tengah mengalami kesempitan wang, jadi kadang-kadang mereka ni memang
akan menggunakan peluang. Dia dilihat ini kita ni sedang berada dalam keadaan kesusahan, ditawarkan dengan peluang membuat wang dengan segera, Tuan Yap, kan? Maksudnya hanya pagi je pinjam akaun bank, terus boleh dapatkan wang dengan cara yang mudah sekali. Kita serahkan kad ATM dan dia terus orang kata dominate akaun kita. Itu yang paling bahaya sekali, yang melibatkan banyak orang kata kehilangan wang oleh mangsa-mangsa, dan di akhir orang kata penyiasatan mungkin mereka keledai akaun ini jugalah boleh terkena. Jadi itulah yang katakan kita kena tahu, kena ambil tahu bahawasanya walaupun mungkin dekat sini tidak tertera di mana PKS mungkin terkena, tetapi bagi kita yang mana yang leka, kadang-kadang kita tak tahu. Mereka nak kata mungkin untuk tujuan perniagaan, just nak pinjam akaun sekejap, nak tumpang je, transfer duit, tetapi rupa-rupanya adalah wang hasil penipuan. Jadi kita nak kena semak dahulu apakah sumber wang tersebut. Jadi bahayanya kalau kita meminjamkan akaun bank kita, kan? Ya, Tuan Yap. Okey, betul. Untuk makluman juga, Hakim bersedikit, new account holder ada setengah ada merupakan peminjam. Peminjam kepada Along. Lepas tu ada yang new account holder setengah adalah orang yang menerima bayaran bulanan. Contohnya akaun dipinjamkan dengan bayaran 1 bulan 300 ataupun 400. Okey, sekarang kita pergi kepada kes-kes bersedikit bersiri. Okey, kes bersedikit seperti yang tertera lah, ya, kes SMS, kores benang, penyamaran, wang palsu, African scam, tipu tiket nombor lamaran, kad kredit, tipu bomo, Along, DVD, VCD, film tanpa sijil, perakuan B, hak cipta, Makau scam, tipu tanah, internet scam, tipu cek, tipu cek pintasan. Untuk kes-kes bersiri adalah flight by night, perniagaan tidak wujud, skim cepat kaya, email, blackjack, tipu jual beri kereta, tipu lerongan barang, rampasan custom, tipu umrah dan haji, pinjaman tak wujud. Itu adalah kes-kes bersiri. Next. Okey, undang-undang cyber secara pintar lalu lah. Malaysia mempunyai cyber law untuk menangani masalah seperti yang saya tertera di situ. Saya rasa tajuk ini tak berapa penting. Ini adalah bidang kuasa polis. Bermakna apabila berlaku sesuatu jenayah cybercrime, kita akan menggunakan undang-undang tersebut yang di dalam skill ini untuk jalankan siasatan berdasarkan kesalahan yang dilakukan. Next. Okey, untuk punca berlakunya jenayah komersial adalah motivasi, iaitu tamak tidak puas kepada suatu keadaan, iaitu menjadi double agent ke apakah. Okey, peluang kerana kelemahan dalam prosedur garis panduan mempunyai lohok. Okey, kelemahan dalam pemerhatian, iaitu kita mempunyai supervision, kurang supervision, ataupun kita biarkan kita punya orang bawahan kita merunningkan sesuatu tanpa pengetahuan kita. Kelemahan dalam kawalan dalaman, seperti yang sama jugalah, iaitu supervision. Kurang supervision, kurang kawasalia menyebabkan peluang diwujud sehingga berlakunya jenayah komersial seperti CBT, pecah amanah jenayah, di mana cek dikeluarkan masuk akaun kepada kerana kewangan sendiri. Itu salah satu contoh lah. Next. Okey, pendekatan strategi. Next. Okey, pengkuasaan saya rasa itu pun tak berapa penting sangat. Itu kuasa undang-undang lah. Kita ada undang-undang, selain daripada undang-undang Malaysia, kita pun ada undang-undang yang masih berkuasa dan juga kita ada undang-undang pencegahan. Contohnya seseorang apabila dapati buktinya tidak cukup, tetapi ada intelijen mengatakan ya sindiket ini terlibat dalam jenayah cyber ataupun jenayah komersial, kita boleh ambil tindakan di bawah POKA, iaitu seseorang itu boleh dibuang daerah ataupun disekat di mana-mana pusat pemulihan akhlak selama 2 tahun dan boleh disambungkan 2 tahun. Inilah untuk undang-undang pencegahan. Selain daripada undang-undang yang berkuasa, mana yang boleh tuduh mahkamah, kita tuduh. Mana yang tak boleh dituduh dan ada bukti, kita ambil undang-undang, ambil tindakan di bawah undang-undang pencegahan. Kemudian kita pergi kepada pendidikan, kita adakan kempen. Kemudian yang mana itu kempen pencegahan dengan kerjasama universiti tempatan dan juga universiti kerajaan, IPTA, IPTS. Okey, next. Okey, pendekatan strategi pengkuasaan. Itu yang tadi saya sudah sebutkan. Next.
Okey, kesan jenayah cyber, kesan masa depan individu. Okey, mana-mana yang menjadi mangsa ini ya. Individu akan ditangkap, mana-mana yang terlibat dalam jenayah komersial. Individu akan ditangkap dan disiasat bagi sesuatu jenayah cyber yang dilakukan. Dan jika didapati bersalah, jika didapati bukti kukuh, kita akan tuduh dia di mahkamah dan dijatuh hukum. Okey. Kesannya akan memberi kepada keluarga dan masyarakat. Masyarakat akan memandang seseorang bukan saja individu, malah seluruh keluarga yang lain terhadap jenayah yang dilakukan. So kita akan membawa malu kepada keluarga dan juga dan selain daripada kita sendiri, keluarga kita pun akan, nama baik pun akan tercemar. Next. Okey, langkah mengatasinya, jangan dijadikan mangsa jenayah komersial adalah jangan mendedahkan maklumat tentang diri anda pada internet. Okey, gunakan antivirus, anti-spyware dan juga firewall dan sila kemas kini mengikut tersusun dan teratur. Jangan dedahkan identiti anda dalam ruangan bawah. Jangan buka email dari sumber yang tidak ketahui. Contohnya banyak itu email yang mengatakan boleh dapat hadiah, kita telah memenangi memenangi sesuatu peraduan dan diberikan hadiah. Itu semua threat. Okey, mana-mana email yang datang daripada sumber yang kita tidak pasti, kita abaikan. Ataupun kita terus delete. Next. Okey, untuk pencegahan daripada menjadi mangsa commercial crime. Pihak polis telah menyediakan pihak polis, pihak PDIM, Polis Raja Malaysia, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial telah menyediakan beberapa platform untuk kita semakan mute account. Contoh mute account, kita boleh semak mute, kita boleh ada CCID CCID Commercial Crime Investigation Department info line. Kita ada CCID Scam Response Center. Kita ada Facebook. So melalui apa yang dalam skrin apa yang terlihat dalam skrin ini, kita boleh buat semakan. Nasihat saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, apabila terima apa yang mencurigakan, dan kita disuruh jangan putuskan saya nasihatkan terus putuskan dan buat semakan. Kita akan dapat. Pasal dia bukan tipu satu orang, tetapi ramai sudah ditipu. Pasal apa? Saya tengok kita punya cara-cara kaedah kita memang kalau kita dapat buat semakan, dan saya confirm kita akan selamat. Kita akan selamat. Peluang untuk kita ditipu akan diminimaliskan. Kalau kita tanpa semakan, kita ini. Saya nasihatkan tuan-tuan dan puan-puan, tidak ruginya. Kalau kita balik dengan tertera ini, kita balik dan buat semakan. Buat semakan pertama kali, and then seterusnya kita dah akan senang. Cuba belajar macam mana nak buka melalui website, melalui telefon, cuba panggil, tengok, try. In case apa-apa jadi, kita boleh bantu sesama sendiri. Next. Inisiatif PDIM kempen yang tadi saya sebutkan itulah kita boleh tengok daripada Facebook. Okey. Next. Tuan Yap, saya rasa kita ada beberapa soalan daripada para pendengar kita di luar sana. Mungkin kita boleh ambil beberapa soalan yang berkisar kepada slide Tuan Yap yang terdahulu. Mungkin kita jawab dulu soalan daripada pendengar kita. Kenapakah sekarang yang ni daripada 6M Entertainment Tuan? Kenapakah sekarang banyak sangat mesej judi online diterima walau dah blok number tersebut, tetap adakah judi online ini ada kaitan dengan jenayah cyber? Okey, itu judi online Tuan. Okey, untuk makluman, judi online sekarang di bawah bidang kuasa Jabatan Siasatan Jenayah dan bukannya di bawah JSJK, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Tetapi memang boleh blok, tetapi mereka pun mempunyai kaedah tertentu. Mereka akan sentiasa menggunakan line yang baru. Mereka mempunyai kaedah yang tersendiri. Bermakna kita tak dapat pantau dari masa ke semasa. Kita memang sentiasa pantau. Tetapi mereka mempunyai keupayaan untuk menciptakan baru dari masa ke semasa. Ini yang berlaku. Jadi itu soalan yang pertama Tuan Yap. Terima kasih. Okay. Harap menjawab soalan tersebut. Soalan yang kedua pula daripada Muhammad Azlan Muhammad Ali.
soalannya berbunyi Tuan Yap, bagaimanakah proses pinjaman yang tidak wujud tersebut dan bagaimanakah sindiket dapat pinjaman tersebut? Adakah sindiket menggunakan maklumat individu untuk memohon pinjaman? Pihak pemberi pinjaman ada tak cek balik dengan maklumat yang diperolehi sebelum riliskan pinjaman tersebut? Ini berkenaan dengan sindiket pinjaman tidak wujud, Tuan Yap. Okey, sebenarnya saya nak jawab soalan ini. Pinjaman tidak wujud, mana pinjaman memang tidak, sindiket itu memang tidak bersedia untuk memberi pinjam. Mereka pun tidak mempunyai wang untuk pinjam. Tujuan mereka hanya untuk tipu saja. Jadi mereka buat teknik mereka membuat seakan-akan mereka layanan mereka seakan-akan mereka datang daripada syarikat kewangan yang berlaisan. Sebenarnya mereka apa pun bukan. So tak perlu contohnya mereka minta hantar IC, salinan kad pengenalan, slip gaji dan juga apa-apa bank account, itu semua sebenarnya itu tipu hela saja. Betul. So dalam benda ini itu syarikat pinjaman tidak wujud, mana pinjaman tidak wujud, mereka tidak mempunyai wang untuk dipinjam. Dengan kata lain memang tak ada dengan kata lain Tuan Yap, memang tak ada orang kata sebarang wang yang sebenarnya in the first place, Tuan Yap kan. Sekadar memang tipulah semata-mata. Wang tidak wujud, syarikat pun tidak wujud, semua tidak wujud. Tidak wujud. Yap. Tujuan dia adalah untuk tipu wang. Tipu semata-mata. Tipu wang daripada peminjam. Seperti lawyer fee, process fee, macam-macam fee yang dia minta. Lepas tu pembayaran pertama, apabila kita bayar jelas 4 bayaran tu, kita make account otomatik akan block. Jadi mesej kita kepada para PKS di luar sana, berhati-hati. Kita walaupun kita ingin melihat orang kata mencari peluang mendapatkan pembiayaan, jangan kita tertipu dengan peluang-peluang pembiayaan yang ada dekat Facebook, orang kata dekat social media ni kan. Nama pun social media bukan untuk tempat untuk kita membuat pinjaman kan. Orang kata yang terbaik adalah terus kepada pihak institusi perbankan yang dilesenkan oleh pihak Bank Negara Malaysia. Terus tanpa orang kata gunakan orang tengah lah. Tuan Yap, kita ada lebih kurang dalam masa 5 minit lagi. Mungkin jika saya dapat kita teruskan dengan bahagian terakhir segmen kita pada pagi ini, yang mana kalau kita lihat tadi memang seperti mana yang Tuan Yap sebutkan, memang mangsa penipuan ini terdiri daripada kesemua. Yang orang kata bukan sahaja orang kampung, pesara, pelajar, kaki tangan orang profesional, termasuklah para PKS kan. Jadi yang paling penting yang seperti mana yang Tuan Yap sebutkan tadi, sifat tamak, takut berahsia, tidak ambil peduli. Ini yang 4 komponen. Sama ada kita tamak, ataupun kita sendiri takut, kita leka, kita berahsia, ataupun tak ambil peduli. Kadang-kadang kan. Itu yang sama ada terjebak dalam skim cepat kaya ataupun penipuan kewangan ini. Jadi tipu, kena ingat tu, kaedah tidak akan rugi, indah kabar diri rupa, peluang hanya sekali, untung besar. Yang ini yang berkenaan dengan penipuan yang berunsurkan pelaburan. Jadi tuan-tuan kalau ada masa boleh masuk ke laman web Suruhanjaya Security untuk melihat apakah video tipu ini. Okey. Dan saya rasa ada beberapa slide yang telah di-cover ataupun telah diceritakan oleh Tuan Yap, tetapi yang paling penting sekali saya nak ceritakan sini berkenaan dengan akaun tumpang ni Tuan Yap kan. Dia punya implikasi ataupun keldai akaun ini. Jadi mungkin untuk makluman para PKS di luar sana, jadi kita kalau boleh kita highlightkannya Tuan Yap kan, bahawasanya jika didapati bersalah, didakwa dan didapati bersalah menyembunyikan atau meminda harta orang lain, macam mana yang Tuan Yap sebutkan tadi, kepada orang yang meminjamkan akaun ni kan, sama ada dengan tujuan yang baik, mula-mula mungkin dia bagi pinjam akaun tu di atas dasar percaya kan, kawannya kata untuk tujuan perniagaan, tetapi rupa-rupanya wang tersebut menerima wang hasil curi, hasil penipuan kepada pihak mangsa. Jadi mereka ini juga boleh dikenakan, orang kata bila disabitkan kesalahan, hukuman penjara 5 tahun ataupun denda ataupun kedua-duanya sekali. Itu bahayanya untuk makluman para PKS di luar sana. Dan akaun bank anda juga boleh disekat. Maksudnya hari ini mungkin dah ada sekatan untuk akaun, dah lah orang kata dah berada dalam keadaan kesusahan, dah orang kata bila disabitkan dengan kesalahan ini, akaun bank pun dah tak boleh nak guna. Orang kata dah tak boleh nak terima sebarang transaksi perbankan, contohnya daripada customer kita ke, dah tak boleh dah. Apatah lagi kalau kita bekerja kan, dah tak boleh terima dah gaji. Jadi langkah yang utama, jangan kita bagi pinjam lah kita punya maklumat perbankan, detail kita ataupun akaun kita kepada pihak ketiga ni Tuan Yap kan, walaupun betul. Orang yang kita percaya sendiri pun kadang jangan kita bagi pinjam. Kita tak tahu apakah
sebenarnya walaupun dikata untuk tujuan perniagaan ataupun untuk tujuan yang sah, kita takut ianya disalahgunakan pada kemudian hari. Jadi bahaya. Sama juga dengan kita ingin terapkan di sini bahawasanya terdapat juga kes-kes yang Tuan Yap kan di luar sana yang banyak orang sekarang ni yang promote Bitcoin, mata wang digital ini. Hati-hati kerana ada banyak kes-kes pelaburan yang berunsurkan Bitcoin ni yang mana ianya sendiri tidak diiktiraf sebagai sah diperlakukan di Malaysia, mata wang digital ini, Bitcoin, dan kami tidak mengawal selia urus niaga Bitcoin dan orang ramai diingatkan berhati-hati terhadap penggunaan wang digital tersebut. Jadi jangan kita percaya dah banyak dah dekat luar negara ni kalau kita tengok kat sini kan banyak dah yang terkena penipuan orang kata mata wang digital ini, cryptocurrency ini. Okey, dan yang seperti mana yang Tuan Yap sebutkan tadi, dewasa ini terdapatlah orang kata banyak penipuan jugalah tadi, orang kata loan scam, dan ada juga entiti-entiti di luar sana menyalahgunakan nama Bank Negara Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati bila kita dapatkan apa-apa jua email mungkin dari yang kononnya daripada pihak Maybank, daripada pihak Bank Negara, kononnya kata masuk aplikasi ini Bank Negara. Jadi kena hati-hati. Banyak dah orang kata entiti yang sindiket yang memalsukan sama ada URL link yang terbabit, mungkin dia tukar sikit BNM GOV info. Yang ni kan nampak macam ini Bank Negara ni. Rupa-rupanya laman web palsu. Jadi hati-hati. Sama juga dengan apabila kita melaksanakan urusan perbankan online ataupun dalam talian, hati-hati apabila kita melaksanakan orang kata perbankan dalam talian ini, jangan kita mudah untuk klik apa-apa pautan. Kalau kita dapat email pautan kononnya daripada Maybank, jangan kita klik ataupun update orang kata URL yang diberikan. Jadi baik kita sendiri pergi ke laman web Bank Negara Malaysia ataupun bank-bank yang berkenaan. Kita type sendiri www.bnm.gov.my. Okey, itu antara tips-tips yang saya ingin nyatakan sebelum kita mengakhiri sesi kita pada pagi ini. Banyak yang orang kata kes-kes yang palsu, memalsukan orang kata sijil bank negara dan seumpama dengannya. Dan yang terakhir sekali sebelum kita melabuhkan tirai sesi kita pada pagi ini, Tuan Yap ya. Kalau boleh kita cerita sikitlah. Jadi kes-kes jenayah kewangan ini ianya berevolusi dan juga banyak juga kes-kes pelaburan yang mana jatuh bukan saja di bawah bidang kuasa pihak bank negara. Kalau contohnya pengambilan deposit tanpa lesen dan juga urus niaga mata wang asing tanpa lesen, forex, ini ianya adalah jatuh di bawah bidang kuasa bank negara. Tetapi banyak lagi kes-kes pelaburan yang berunsurkan contohnya jualan langsung tanpa lesen yang di bawah bidang kuasa pihak ataupun skim piramid di bawah KPDN HEP. Goris dah menang juga di bawah bidang kuasa pihak KPDN HEP, manakala kalau katakan pelaburan tersebut berunsurkan skim berkepentingan, orang kata ataupun pembangunan plot ataupun skim wang kutu yang mana telah dia kumpulkan ramai-ramai main kutu kan, tapi diperbadankan yang jadi syarikat. Kalau main kutu sama-sama kita tu mungkin tak salah, tapi diperbadankan jadi skim wang kutu, jadi boleh jatuh di bawah kesalahan di bawah SSM. Jadi interest scheme dan skim kutu, dua kesalahan di bawah bidang kuasa SSM. Manakala untuk kes-kes yang melibatkan tawaran saham tanpa kebenaran, orang kata dah diisu prospectus ataupun shares tanpa kebenaran pada Suruhanjaya Security, dia jemput tuan-tuan dan puan-puan untuk melabur dalam saham mereka ini ataupun berdagang dalam mata wang kripto, ianya jatuh di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Security. Jadi kalau tuan-tuan tengok kat sini, kes-kes yang berkenaan dengan melibatkan pelbagai agensi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika dapatlah tawaran tersebut, orang kata dalam kita berada dalam norma baru, orang kata PKP ini juga, kita tengok kita dapat tawaran untuk pelaburan seumpama ini. Jadi hati-hati, kita rujuk kepada kesetiap agensi. Contohnya di bank negara, kita dapat, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada keraguan, sila rujuk kata senarai peringatan pengguna kewangan kita, consumer alert list kita di www.bnm.gov.my ataupun menghubungi Bank Negara Malaysia di talian 1-800-88-5465 ataupun boleh menghantar terus kepada kami di bnmtelelink@bnm.gov.my. Sama juga dengan maklumat yang tertera di dalam skrin tuan-tuan dan puan-puan sekarang. Setiap agensi ada unit aduan ataupun maklumat hubungan untuk tuan-tuan dan puan-puan hubungi. Jadi dengan kata yang pendek, semak dahulu sebelum kita melabur ataupun kita meneruskan apa jua tindakan kita berkenaan dengan perkara ini. Okey, Tuan Yap kan? Okey, dan yang paling terakhir, yang paling penting sekali kan, yang di hujung slide ini. Jadi kalau katakan dah tak jatuh bawah bank negara ataupun tidak berkenaan dengan KPDN, SSN ataupun SC, tetapi ada kerugian wang, kan?
Jadi boleh dirujuk kepada pihak PDRM. Tuan Yap Ya, betul. Okay. Jadi untuk pelbagai bentuk kes penipuan. Saya rasa itu sahaja untuk sesi kita pada hari ini. Dah jam 11. Orang kata pihak sekretariat pun telah memberikan mesej kepada kami. Jadi saya rasa itu sahaja daripada kami, pihak Bank Negara Malaysia dan juga pihak PDRM. Jadi nasihat kami daripada saya dulu, Tuan Yap, mungkin untuk para pendengar kita di luar sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kalau boleh waktu kita berada di dalam keadaan PKP ini, khususnya kepada para PKS kita di luar sana, berhati-hatilah dengan apa jua kes-kes yang mana kita curiga. Kalau katakan ada curiga, ada yang kita sangsi, jangan kita teruskan tindakan kita. Jangan kita melabur, jangan kita transfer wang, jangan kita klik mana-mana pautan. Jadi kita semak dahulu sama ada dengan pihak bank negara ataupun agensi-agensi yang tertera di dalam skrin ini, Tuan Yap. Okey, mungkin Tuan Yap ingin memberikan nasihat yang terakhir untuk para pendengar kita di luar sana. Silakan Tuan Yap. Nasihat saya senang saja, iaitu kita rajinkan baca paper. Okey, contohnya seperti puzzle scam kita itu love scam lah. Kita kalau umur 60-an 70 kita fahamlah siapa takkan masalah nak sukakan kita, benda yang logik. So saya nasihatkan tuan-tuan kalau sentiasa mengikut perkembangan semasa dalam paper, terutamanya ambil tahu tentang jenayah perdagangan ataupun jenayah komersial yang berlaku, kita sedikit sebanyak kita akan dapat info tentang modus operandi yang digunakan. So saya nasihatkan tuan-tuan dan puan-puan jangan abaikan, jangan ambil masa sedikit baik setengah jam untuk baca paper. Di mana setiap kes jenayah yang trend terbaru kita akan siarkan dalam paper melalui Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pahang, gitu, supaya boleh beringatkan tuan-tuan dan puan-puan. So saya punya nasihat satu saja, kita ambil pengetahuan, kita ambil tahu apa yang berlaku di sekeliling kita dan juga sentiasa kita semak dengan pihak berkuasa melalui 4 tarian yang social media yang dapat kita kontak dengan PDRM supaya kita elakkan kita ataupun meminimaliskan kita daripada menjadikan bangsa jenayah komersial. Itu saja nasihat pada saya. Thank you tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Tuan Yap. Jadi itu sahaja daripada kami, pihak Bank Negara Malaysia dan juga pihak PDRM. Semoga tuan-tuan dan puan-puan akan terhindarlah daripada jenayah kewangan inilah, insya-Allah. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.